Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala ta'ala qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala Allah ta'ala الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. Maksudnya orang-orang yang mencela, orang-orang yang melakukan perkara yang sukarela, kalangan orang-orang yang beriman dalam urusan sedekah, dan juga mereka-mereka yang tidak mendapati melainkan daya usaha mereka, maka mereka-mereka ini dipersediakan oleh orang-orang yang kufur kepada Allah. Pasti Allah Ta'ala mempersediakan mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Surah At-Taubah ayat 79. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita berada pada malam ke-10 Ramadan, berbaki kepada kita 19 atau 20 hari lagi. Maka saya kira untuk kita kembali muhasabah beberapa amalan yang menjadi amalan besar sepanjang Ramadan, seperti yang ditunjukkan oleh baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dengan amalan yang paling besar, itu amalan yang wajib yang disebut oleh Nabi, ja'alallahu siyamahu fardhah. Allah Ta'ala jadikan berpuasa pada bulan Ramadan satu kewajipan. Itu ibadah pertama yang paling besar sepanjang Ramadan. Yang kedua besar, wa qiyam alailihi tatawwu'an. Ibadah qiyam pada waktu malamnya merujuk kepada salat tarawih dan salat-salat yang lain sebagai ibadah yang sunat. Ini yang sedang kita lakukan sekarang. Yang ketiganya, amalan baca Al-Quran, atau lebih tepat tadarus Al-Quran, seperti mana cerita Aisyah dan juga Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu Jibril pada setiap malam fayudarisuhul Quran, lalu tadarus Al-Quran antara Nabi dan juga Jibril alaihissalam. Dan yang keempat, amalan yang besar adalah amalan infak, membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Infak satu ibadah. Apabila kita katakan ia ibadah, artinya perlakuan itu dilakukan untuk menggambarkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taubah ayat 79 yang saya bacakan tadi, menceritakan ada golongan-golongan yang mencela orang-orang yang mengeluarkan sedekah. Sebab turun ayat itu
kisah diceritakan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu sahabat bernama Uqbah ibn Amr al-Ansari. Kata dia, lama nazalat ayatus sadaqah, apabila turun ayat berkaitan dengan sadaqah. Bila sahaja turun ayat tersebut, kunna nuhamilu ala zuhurina, kami pakat melakukan kerja menanggung barang-barang untuk mendapatkan upah di atas belakang kami. Bila turun ayat yang menceritakan tentang keperluan sedekah dan tanggungjawab orang-orang Islam berkaitan dengan sedekah, bukan menjadi wajib, menjadi sebahagian tanggungjawab tatawuan yang sunat, sahabat Nabi SAW segera buat kerja yang boleh menghasilkan income. Dan kerja mudah yang mereka boleh buat ialah angkut barang-barang di pasar-pasar. Sahabat pakat pergi pasar minta upah. Siapa yang nak bagi upah untuk mereka angkut barang, mereka angkat dengan belakang mereka, angkut di belakang mereka. Hasilnya pada sahabat Nabi SAW mendapat income. Pada awalulun fatasaddaqa bi syai'in katsir. Oleh sebab itu datang seseorang, datang dengan duit yang banyak, bawa kepada Nabi SAW, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila ada orang bawa perkara yang banyak, maka ada kalangan mereka-mereka yang tak boleh bawa duit yang banyak, harta yang banyak. Dia kata ini sekadar nak menunjuk-nunjuk. Wajah rajulun bisai, ada pula buat datang dengan satu cupok, dengan satu gantang. Buat datang kurban satu gantang. Bila ada yang bawa sikit satu gantang, mereka sebut pula. Dia kata, wa inna Allaha ghaniyyun an sa'in. Allah Ta'ala maha kaya, tak perlu satu gantang kamu. Maknanya ada orang yang mencela orang yang sedekah banyak, ada orang yang mencela yang sedekah sikit, tak betul lagi. Dan itulah sifat manusia. Atau bahasa lain dalam golongan syaitan, yang tujuannya untuk menjadikan seseorang itu lemah semangat untuk bersedekah dan infak. Bagi banyak dia kata riak, bagi sikit dia kata tak pandai. Dua-dua disebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang kita bacakan. Allah menyatakan alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqah. Orang-orang yang mencela, orang-orang yang menawarkan dirinya sukarela di kalangan orang-orang yang beriman dalam urusan sedekah. Walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Dan orang-orang yang tidak dapati mereka hasil usaha mereka sendiri, orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka ini mencela atau mempermain-mainkan, mempersenda-sendakan mereka. Sakhirallahu minhum, Allah Ta'ala nanti akan bersenda-sendakan mereka. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang sangat. Ayat dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa sahabat meletakkan cerita infak pada orang lain, bukan keluarga, menjadi satu tanggungjawab juga di atas kepala mereka. Sehingga mereka berusaha khusus buat kerja untuk infak. Kita keluar rumah buat kerja untuk makan minum kita. Besok kita bakal keluar dari rumah sejam tengah jalan, jam. Petang balik, jam 2 jam tengah jalan. Sebab apa?
nak pastikan anak, isteri boleh makan, boleh minum, rumah boleh bayar, kereta boleh bayar, kita boleh makan sedap, ada baju, ada pakaian, tak ada masalah. Hak tu kita fikir tanggungjawab yang dari wajib atas diri kita melibatkan kedua tu. Tetapi sahabat Nabi, dia tak fikir hanya makan minum peribadi, dia fikir nak infak jalan Allah Ta'ala. Perasaan dan semangat nak infak itu menyebabkan mereka sanggup pergi cari kerja untuk dapat duit sebab nak bagi infak. Kerana bukan semua sahabat Nabi SAW ini orang yang berada, orang yang kaya. Mereka cuba dapatkan apa yang mereka mampu, lalu mereka sedekahkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat Nabi masyhur dipanggil Abu Talha, salah seorang sahabat Ansar yang kaya. Dia ada harta, terkenal kaya kerana tongkai kurma. Bukan Yusuf Tayyub. Yusuf Tayyub dia beli 5 orang. Ini tuan punya kebun kurma, nakal. Kebun kurma dia berada di sebelah hadapan menghadap kiblat Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini dia sangat sayang. Nabi selalu pergi ke kebun dia, ziarah kebun dia, dapat kurma dia, Nabi pun suka pergi. Kemudian Allah Ta'ala turunkan satu ayat. Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Ali Imran, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sama sekali tidak boleh mencapai sebenar-benar kebajikan hinggalah kamu infakkan daripada apa yang kamu sayang. Bila turun saja ayat ini, sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Talha ini segera datang jumpa Nabi SAW. Kata dia, ya Rasulullah, ayat Quran sudah turun, semua kebajikan yang sebenar tidak akan dapat dicapai melainkan dibelanjakan, diinfakkan apa yang seseorang itu sayang. Hak saya paling sayang tu tanah depan masjid, kebun kurma, hak tu hak paling saya sayang. Sekarang saya letakkan dia fadah, hak saya letakkan dia, ya Rasulullah, di tanganmu. Mu nak buat apa, terpulang padamu ya Rasulullah. Aku serahkan pada Allah. Nabi SAW segera doa. Nabi doa, bah zalika malul rabih, zalika malul rabih, bah untung. Ada riwayat Nabi sebut dia kali bah, untung. Itulah harta yang menguntungkan. Itulah harta yang menguntungkan. Diulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ara an ata'aha fil aqrabin. Pandangan saya, kata Rasulullah, jadikan dia untuk anak beranak kamu. Sahabat Nabi serahkan Nabi dah. Taklah ya, taklah mana aku suka, ya aku suka murah. Nak pergi ke siapa ni yang dikatakan kebun kurma? Nak apa suka, terpuliahlah, aku dah serah pada Allah Ta'ala. Tapi Nabi kata, tak apa, aku buat keputusan, semua ni serah padamu, kena bagi pada anak beranak kamu. Anak beranak Abu Talha ada yang senang, ada yang susah, ada yang mampu, ada yang tak mampu, tapi Nabi suruh bagi. Maka sahabat Nabi SAW segera agi di kalangan anak beranak ini tanah tersebut. Ayat ini dan cerita ini mengandungi 2 pengajaran. Pertama sekali, menjadi hujah besar kepada seseorang untuk beri apa hadisnya. Tetapi bila mana yang dia lebih sayang adalah Allah, dia boleh beri apa hadis sayang. Yang kedua, memberi tidak hanya pada orang yang susah. Boleh saja diberi
Kalau hak susah, dua benda atas diri dia. Satu, dia dapat sebab kesusahan dia. Yang kedua, dapat kerana qarabah, hubungan anak beranak dia. Kalau dia bukan orang susah, orang yang dah senang, diberi juga atas nama hadiah, maka itu atas nama qarabah, hubungan saudara yang mendekatkan seseorang dengan keluarga dia. Dua-dua boleh. Semua cerita ini menggambarkan kepada satu konsep dalam Islam yang namanya al-infaq. Infaq melorongkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala atas apa bentuk sekalipun. Hadiah tak atau nama hadiah? Hadiah pemberian kasih dan sayang. Dia dengan saing dia, kawan-kawan dia, semua orang senang belaka. Bukan orang tak boleh makan saja nak beri hadiah. Gaya punya masa beri hadiah. Atau atas nama sedekah, nak beri sedekah. Siapa dia? Orang yang tak mampu diberikan sedekah. Atau atas nama wakaf, harta yang dikekalkan bahannya tapi manfaatnya sampai bila-bila kepada orang Islam. Dan infak inilah yang sebenarnya memberi satu kekuatan ekonomi kepada orang Islam dan negara yang dipimpin oleh Nabi SAW. Hari ini negara-negara dunia bergantung kepada pendapatan kerajaan semata-mata. Dalam konteks Malaysia sebagai contoh, bergantung kepada hasil cukai, bergantung pada minyak dan hasil-hasil lain. Dalam bentuk pembahagian, hasil cukai 55%, hasil minyak 35%, dan lain-lain sebanyak 10%. Semuanya 100%. Segala keperluan awam bagi masyarakat negara ini disediakan melalui peruntukan kerajaan. Nak buat jalan raya, tunggu peruntukan kerajaan. Nak bahagi pada orang susah, tunggu kebajikan masyarakat. Nak tolong orang berniaga, tunggu gerak daripada kerajaan. Nak pergi belajar, kena buat pinjaman PTPTN. Penggabungan sumber yang mana daripada kerajaan. Di zaman Nabi SAW, kemudahan awam dan keperluan masyarakat yang bersifat kebajikan disediakan oleh orang Islam sesama mereka. Sama ada oleh orang yang ada dengan harta atau orang yang memang dia sendiri pun tak cukup, dia tetap memberi walaupun dia tidak ada hadap akhir. Tadi pun kita baca cerita tadi, ada yang beri banyak, ada yang beri sekadar ikut kadar kemampuan masing-masing. Kita ambil contoh yang paling mudah, keperluan orang Islam terhadap air di zaman Nabi SAW. Pergantungan kepada telaga yang dimiliki oleh seorang Yahudi yang membeli telaga itu daripada seorang laki-laki syirik di kalangan Bani Ghaffar, menyebabkan orang-orang Islam bergantung kepada telaga itu dan bergantung pada orang bukan Islam. Hari ini orang Islam bergantung pada orang bukan Islam. Makanan-makanan halal dikuasai 80% oleh orang yang tidak halal. Makanan halal diproses 80% daripadanya oleh orang yang tidak halal. Dan kita mengharapkan pelaku halal. Sama orang tak halal, dia faham halal haram, dia tak faham. Ikut si jihad dia. Pergantungan pada orang bukan Islam daripada pelbagai sudut. Makanan, komponen, tak lain, apa-apa lagi. Ni baju semua masuk sayur. Bila mana dilihat orang Islam bergantung pada sumber air milik orang Yahudi, dan Yahudi kenakan bayar. Nabi buat perisytiharan. Siapa nak berniaga dengan Allah Ta'ala, beli telaga itu, kemudian dijadikan dalwahu kadalwul muslimin. Jadikan timba dia sama dengan timba orang Islam seseorang, walaupun milik dia. Usman setuju. Dia beli dengan Yahudi.
Yahudi tak setuju nak jual semua. Dia jual separuh saja dengan harga 400 dirham. Bincang dengan Yahudi nak panggil lagu mana dah. Kita ni lagu syuting kita ada dua. Masing-masing ada bahagian. Yahudi kata kita panggil hari. Mengambil salih, aku ambil salih. Orang Islam pun pergi lah. Hari Yahudi pergi, hari bila Muslim pun pergi. Hari bila Yahudi dia kena bayar, dia beli. Hari bila Muslim dapat free. Akhirnya orang Islam tak pergi hari giliran orang Yahudi. Dia hanya pergi hari giliran orang Islam, giliran Muslim saja. Dan dia ambil 2 timbul. Timbul untuk hari ini, timbul September besok. Hari besok Yahudi tunggu tak ada orang balik. Hari 2 boleh tahan, lama-lama bosan. Tak jadi dia kata Muslim, giliran aku tak ada orang lagi. Giliran aku penuh orang lagi. Ambil pun lagi lah. Jual hak lagi. Itu bijak juga Muslim. Dia terima dua sebahagian. Akhir beli belakang. Wakaf pada orang Islam. Maka cerita Muslim itu menggambarkan kepada satu konsep. Betapa orang Islam menjadikan wakaf dalam perkara melibatkan kemudahan awal. Ada keperluan masyarakat. Di kala itu ada orang yang mampu, yang ada duit yang besar, dia beli. Ini konsep infak. Karena itulah konsep infak ini konsep yang sangat dibesar-besarkan oleh Nabi SAW. Sama ada melibatkan orang miskin atau orang kaya. Satu ketika Nabi sebutkan satu hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi kata sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham. Orang 1 dirham telah mendahului 100,000 dirham. 1 dirham mendahului 100,000 dirham. Lalu sahabat tanya, ya Rasulullah, apa makna 1 dirham mendahului 100,000 dirham? 1 dirham berapa ringgit ini? 1 dirham Kelantan 20 dah, 20 ringgit. Kalau 100,000 dirham maknanya kalilah 2 juta. Ada orang yang ada 20 ringgit, dia mendahului orang yang ada 100 ringgit. 2 juta ringgit. 20 ringgit amal ada dia. 2 juta dia. Sudah katakan, kau tak katakan, kalau kita 20 ringgit boleh mendahului yang ada 2 juta. Sahabat rasa pelik tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana boleh pakai fadhalik? Lagu mana jadi macam tu? Lalu kata Nabi SAW, kana lirajulin dirhamani tasaddaqa bi ahadihima. Sebab seorang dia hanya ada 2 dirham, dia pun sedekah 1 dirham. Dia ada 40 ringgit, dia sedekah 20 ringgit. Dia ada 50 ringgit, dia sedekah 20 ringgit. Dia ada 100 ringgit, dia sedekah 50 ringgit. Cek poket lagi ringgit lagi. Dia bagi separuh. Tak banyak mana, tapi hak dia ada hak tu, dia bagi separuh. Itu seorang. Seorang lagi pula, dia ni ada duit yang banyak. Intalah rajulun ila ardi mali, dia pergi balik rumah dia, dia nak ambil duit banyak kat rumah dia. Dia bawa mari. Bawa mari ke masjid Nabi, ke Nabi, dia fa'akhadha minhu mi'ata alfi dirham. Dia pun ambil lah 100,000 dirham, dia bawa kat Nabi, dia pun sedekah. Hak dalam poket tadi, hak ada 2 dirham, tipis dan tak tunggu dah. Hak ni balik dulu. Dah balik, banyak dia. Niat nanti nak sedekah, balik. Tengok, minyak tak ada dah, isi minyak dulu. Saya lama pula, di sana dulu. Jadi apa? Sampai rumah, nak bercek, cek hilang pula. Hak semangat, kosong tak ada. Tak apa, esok lah. Esok, usaha, tulang dia mati. Kadang-kadang juga, walaupun dia dah ambil balik setengah harta, tapi siapa hak dia dulu?
kualiti. Oleh kerana dia ada 2 dirham, dia boleh beri separuh. Besar tu 50%. Dia ada banyak, buat bagi 2 juta, tapi simpanan itu banyak. 1 bilion simpanan dia beri setakat tu. Tak besar baru. 1 per 1000 baru. Tak ada. Sikit. Tapi tak ada 50%. Menunjukkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala fokusnya ialah pada jiwa yang nak memberi. Allah Ta'ala beri pada manusia 2 benda, dan 2-2 itu menjadi ujian besar pada manusia. Pertama, Allah beri jasad. Jasad ujian pada kita, nikmat dia jadi ujian. Allah tak beri hanya jasad, Allah beri pula benda yang boleh menjaga jasad, namanya harta. Dengan harta kita boleh makan, kita boleh minum yang menjaga jasad. Dengan harta kita boleh beli pakaian yang menjaga jasad. Dengan harta kita boleh beli rumah, sewa rumah, beli kereta, semua untuk jaga jasad. Maka harta juga menjadi ujian besar. Hingga di awal Quran, di awal surah Al-Baqarah, bila Allah cerita tentang orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hudan lil muttaqin, Allah senaraikan sifat orang bertakwa. Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dari sudut akidahnya beriman perkara ghaib. 1. Syariatnya wa yuqimuna shalah, menegakkan salat. Itu syariat melibatkan jasad. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebahagian apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Itu kewajiban melibatkan harta yang Allah Ta'ala bagi. Oleh kerana cerita harta ini besar, Allah telah uji sahabat-sahabat Nabi seawal perjuangan Islam. Mereka dipaksa untuk tinggal harta benda yang mereka sayang kerana agama, hijrah ke negeri Yasrib. Abdul Rahman yang kaya, hingga harta datang ke mana dalam civilized pinggan, tapi Allah ganti balik dia. Walaupun dia dah jadi miskin, Allah ganti balik kepada dia. Dia mati kemudian dalam keadaan harta yang ditinggal terlalu banyak. Kalau mungkin kita nisbah hari ini bernilai berbilion. Itu Abraham kita. Allah uji orang bukan lagu tu. Allah uji pula orang Ansar, penduduk asal negeri Madinah, pun dengan harta juga. Bila Allah Ta'ala wajibkan hubungan ukhuwah persaudaraan diikat, orang Ansar, orang Muhajirin ikat menjadi macam adik-beradik yang mereka akan berkongsi harta, hingga sahabat sanggup berkongsi separuh harta. Ujian untuk harta. Lalu Allah sebut di akhir surah Al-Hasyr, Allah sebut khusus untuk orang-orang yang orang-orang Quraisy ada pujian Allah Ta'ala bagi. Untuk orang Ansar ada pujian, ada pujian Allah Ta'ala bagi. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Allah cerita tentang harta fight yang Allah nak bagi menjadi milik orang fakir miskin yang berhijrah, yang diusir keluar meninggalkan tanah air mereka dan meninggalkan harta. Orang Quraisy, orang Madinah termasuk berbagai walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Orang Madinah ini, mereka ini beri pada saudara mereka yang datang daripada Makkah Al-Mukarramah. Mereka beri dalam keadaan walaupun mereka ada hajat. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana min khasasah. Mereka utamakan orang lain berbanding diri sendiri walaupun mereka juga ada khasasah, ada keperluan. Lalu kata Allah, wa man yuqa syuhha nafsi, sesiapa yang terpelihara daripada sifat kikir, sifat kedekut yang ada dirinya, fa ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berflih. Tuan-tuan, isu kita ni kita tak nampak. Kalau kita baca hadis yang disebut setiap hari ada malaikat yang akan berdoa, doa malaikat pada orang yang bagi infak. Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah berilah pada orang yang infak ini khalafa, bagi ganti balik. Kalau kita dengar doa malaikat itu bergebuk, orang nak beri. Sebab apa? Sebab malaikat tak rasa.
Dengar mereka. Tak dengar. Kalau dengar, aku. Sebab yang nak beri, doanya apa nanti? Hak nak beri, doanya hilang. Kalau setakat tak doa, tak apa, doa hilang. Hilang macam mana? Bukan kaya. Kita kena tengok poket. Supaya lalu, nayang. Keluar. Sampai depan orang, dia motosikal, pancing. Pancing tahu, bolehnya. Tak ada kena air. Nah, mana boleh? Saya nak pancing. Balik rumah. Anak sakit perut. Banyak nak nasi adik. Atau balik, mampu. Bolehnya. Tak apa hilang. Anak okey. Bini pulau. Buat banyak. Sakit pulau. Demam. Kadang makan durian banyak sangat. Atau balik awak. Duduk 3 hari dengan awak. Apa 3 hari dia? Allah nak tarik tak payah. Ini doa para malaikat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada sejarah Islam, sejarah yang sangat cantik. Tinggalkan. Mereka ini menjadikan infak ini macam kewajipan ni. Kalau anak dia ada 3 orang, infak untuk Islam jadi anak dan wafat. Seolah begitu. Maknanya menjadi satu kewajipan. Waktu Allah tak wajibkan dia yang wajibkan diri dia. 10 hari telah berlalu Ramadan. Tanya diri mana sekarang dah selesai dah begini. Tanya. Okey. Tanya diri masing-masing. 10 hari dah Ramadan. Sedangkan Nabi kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah ajwad an-nas bil khair. Orang yang paling ajwad, paling berkebajikan. Wa kana ajwadaha fi Ramadan. Nabi lebih lagi berkebajikan pada bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, ketika datang Jibril alaihi salam, fayudarisul Quran, lalu tadarus Quran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan maksud bacaan Quran yang kita baca, yang kita dengar jadi motivasi untuk akhirat. Bila jadi motivasi untuk akhirat, kita pandang dunia kecil. Bila akhirat tu besar bagi diri kita, kita hari tak rasa akhirat tu besar. Kita rasa akhirat ni kecil. Datang tarawih pun kerana tak ada kerja dah malam ni. Kalau ada kerja tak ada tarawih. Tak tarawih ke mana ni? Kalau dah insyaAllah lah rasa tak ada apa-apa malam ni. Rasa tak ada apa-apa. Kalau ada apa-apa, tak ada sebab ada apa-apa. Maknanya patutnya bukan rasa besar nak datang ke rumah Allah, datang nak tarawih, datang nak dengar tarawih. Dia tak rasa besar. Bagi dia kecil. Akhirat kecil. Hak besar bagi dia dunia. Maka orang yang rasa dunia dia besar, dia rasa berat dunia. Dia nak bagi infak. Orang yang rasa dunia tu kecil, akhirat tu besar, dia nampak tak ada apa. Tak nilai apa yang ada di tangan dia. Sebab yang jadi Allah tawabullahi khairun. Ganjaran yang Allah nak bagi lebih besar dan lagi baik. Tapi Quran menggerakkan jiwa kita untuk menjadi orang yang sayang dan cintakan hari akhirat Allah. Itulah menjadi motivasi untuk Nabi. Lalu kata sahabat lagi, wa kana ajwada min ar-rihil mursalah. Nabi lebih ajwad, lebih berkebajikan berbanding angin yang diutuskan oleh Allah. Kenapa di tashbih, diumpamakan dengan angin? Angin sifatnya laju. Nak gambar Nabi lebih laju. Kita lambat. Kalau orang Islam dia tu, nak beri ke tak. Tengah makan tu, ada buka puasa di kedai mana-mana, tengok ada orang lalu nak minta derma, kan kena tahan ni, jauhi. Kan ada peraturan nak buat takak orang hak derma. Ni nak kata buat, tak kata apa ya. Nabi lebih laju daripada angin. Kalau angin tu laju, Nabi laju lagi satu. Yang kedua angin, dia bagi tak putus. Maka sifat pemberian Nabi tak pernah putus. Yang ketiga, angin buat mari hujan, talak angin, talak awan.
kain baju yang dijahit untuk Nabi. Baju itu Nabi suka. Awak nak Nabi, ya Rasulullah, beri ke saya. Nabi beri sekali. Tak tahu nak beri sekali. Hingga sahabat lain orang, ni tak kenal dengan Nabi. Tahu tak Nabi pantang Nabi tak dia beri. Mungkin minta apa? Mungkin Nabi suka kain orang beri ke, mungkin minta juga. Dia kata aku nak beri berkat Nabi. Nabi nak berkat Nabi. Dia tak nak berkat tu. Dia tak fikir Nabi beri berkat Nabi. Tapi kita mengamalkan Nabi memberi. Dan jiwa memberi inilah sebenarnya bila kita pupuk menjadi sebab untuk rakyat sebuah kampung, sebuah taman, sebuah negeri, sebuah negara itu menjadi makmur. Tuan-tuan, orang susah di tuan-tuan sangat ramai. Percaya. Carilah, buatlah testing. Yang kita nampak di rumah okey, tanya dalam ni macam mana? Tak kerja 2 bulan. Dia tak kabar kita. Saya dulu belum jadi YB, tak pernah nampak. Sangat nampak juga sikit-sikit. Jadi YB lagi nampak. Sebab orang yang lihat pergi rumah YB. Rumah nampak okey, cantik. Tanya dalam. Suami kena angin 3 tahun dah. Nak kerja tak boleh. Siapa nak jaga suami? Kat tangan minum air pun tak boleh. Terkulai dah. Siapa nak jaga tinggal sehari? Tekan atas bibi. Mana bibi pula? Tak ada. Pakai makan minum. Pakai tu kami. Dan tak minta sumbangan. Tak minta tak isi bawah. Tak berhenti ustaz isi bawah mana? Dia tak berhenti isi bawah. Ni jabat agama susah ibu kan? Aku tak berhenti isi bawah. Kalau kaki putih, sampai tengah jalan buat kaunter putih, kena kaki ni. Beri lah. Ni putih kaki, buat kaunter kaki, buat kaki. Tak pada kaunter kaki. Ni pula juga. Masa putih, bukan main. Elah, apa itu? Tak terhenti kan? Tak nak panggil kiri bukan main. Ni kritikan kita pada orang atas saja. Itulah habis mengajar hak rakyat yang mesti sampai. Sebab tu orang-orang hari ini ambil kesempatan beri sendiri, malah apa kata mungkin ada. Kalau hantar sampai hantar 100 sampai 100 tak apa, hantar 100 dia akan ikut orang lain. Si paling dulu satu hantar jadi apa lagi. Ini kena mengajar lagi. Jadi kalau semua ambil perhatian apa yang lalu pada masyarakat, masyarakat tidak akan jadi jahat. Yang manusia boleh jadi jahat bila fakir, miskin dia suruh kata, dia miskin pula jiwa, maka dia sebab miskin jiwa, dia boleh mencuri, dia boleh membawa, dia boleh mencopet, dia boleh berlaku, dia boleh macam-macam. Kita kaji di balik tabir apa yang berlaku kepada penjenayah kecil-kecilan berpunca dengan sebab kemiskinan keluarga, sebab masyarakat tak prihatin. Maka ayolah tuan-tuan sekalian, jiran masyarakat yang prihatin, jiran sekitar, jangan sampai kita makan sedap bulan Ramadan tapi ada jiran yang hanya telah air liur semata-mata. Telah sahaja pada malam ini sebagai pengajaran bahawa infak adalah satu ibadah yang besar pada bulan Ramadan yang baik daripada Allah. Yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aku maqali hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.